memastikan ataupun menandatangani perjanjian persefahaman di antara dunia Melayu, dunia Islam Selangor dengan dunia Melayu, dunia Islam Dumai, Kota Dumai. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Pengarah DMDI Kota Dumai, Bapak Datuk Timur, yang sudi hadir pada hari ini, untuk kita menjalin kerjasama di antara dua kota, Kota Dumai dan Kota Kajang di negeri Selangor. Bapa mungkin sudah tidak asing dengan negeri Selangor, apatah lagi Kajang, terkenal dengan sate Kajangnya. Jadi tidak lain tidak bukan adalah untuk merapatkan hubungan silaturahim di antara kedua-dua rumpun Melayu, di antara Kota Dumai dan juga Kota Kajang. Jadi untuk sidang hadirin dan juga media, bahawa DMDI ini telah wujud sejak tahun 2000 juga, maknanya sudah 22 tahun, telah dianggotai oleh 23 buah negara di seluruh dunia. Tetapi yang kuat, di mana rakyatnya adalah terdiri daripada rumpun Melayu dan ataupun dia punya agamanya adalah agama Islam, adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Ini adalah pendukung kuatnya. Walaupun Melayu itu ada merata-rata, merata-rata ada di seluruh dunia. Jadi kita tidak keseorangan di mana-mana kita pergi. Saya biasa pergi ke Perth, pergi ke Sydney, kita berjumpa dengan Sekretariat Dunia Melayu, Dunia Islam di negara setempat. Dan kita ada saya pergi ke rancangan ke radio Perth, radio Melayu di Perth, untuk diwawancara di temu ramah. Jadi itulah cantiknya NGO yang dinamakan Dunia Melayu, Dunia Islam ini. Jadi di antara perkara-perkara yang disentuh adalah perkara-perkara biasa untuk merapatkan hubungan kerjasama dalam bidang kebudayaan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik serantau, untuk menyelesaikan masalah-masalah di antara kedua buah negara. Ini adalah perkara-perkara biasa. Saya tekankan lagi sekali, Dunia Melayu, Dunia Islam bukannya badan perniagaan, tetapi ahli-ahli Dunia Melayu, Dunia Islam banyak menjalankan perniagaan. Di antara aktiviti yang dijalankan oleh Dunia Melayu, Dunia Islam adalah merapatkan ahli-ahli dalam bidang perniagaan menggunakan program business matching. Jadi kerjasama itu terbuka. Apa-apa juga kita boleh kerjasamakan, tetapi pokoknya induknya adalah Dunia Melayu, Dunia Islam. Kita datang kemari, kita ada sahabat. Kita datang nanti ke Dumai, kita ada sahabat menggunakan platform Dunia Melayu, Dunia Islam. Itulah yang mukadimah saya. Terima kasih. Jadi sebab baru menyertai 1 Disember 10 November. Jadi mungkin boleh cerita apa hala tuju untuk Dunia Melayu, Dunia Islam ni di Indonesia, apa hala tuju dia, dan bagaimana macam tadi saya tertarik menjaga adat dan warisan. Jadi macam mana tu kita boleh pastikan boleh jaga adat dan warisan dunia Melayu yang kita tahu Melayu ni merata dalam satu dunia, tapi macam mana boleh mengekalkan adat dan warisan walaupun berbeza wilayahnya. Baik, terima kasih. Jadi di Indonesia dengan Malaysia ini ada beza sikit. Pemahaman di Malaysia, Melayu ini bangsa. Tapi kalau di Indonesia ini, Melayu ini dianggap suku. Inilah yang salah satu upaya kita untuk menjelaskan kepada masyarakat lain bahawa Melayu ini bukan suku, tapi dia bangsa. Jadi Aceh itu Melayu, Sumatera Barat Melayu, Kalimantan itu Melayu, Banjar itu Melayu, Jawa juga Melayu, asal dia Islam. Itu. Jadi kalau di sana tidak. Saya orang Padang, saya orang Aceh, saya orang Batak. Kalau Bataknya ada dua, ada Tapanuli Islam, ada yang Tapanuli Utara itu Kristen, kan itu. Ini yang kita sampaikan. Yang lebih tepatnya bangsa ke? Sebenarnya bangsa.
Tapi itu saya selalu berucap di Dumai itu, inilah peninggalan Belanda. Dia untuk memecah-mecah, mengecik-ngecikkan kita kan itu. Jadi insyaallah insyaallah sekarang ni kita dah mulai pelan-pelan apa. Jadi itu sebabnya di DMDI Dumai juga ada orang Jawa pengurus kita, ada orang Batak, ada orang Bugis macam tadi itu. Kerana kita mau galakkan bahawa Melayu ni bukan suku tapi bangsa. Kan itu. Kemudian kenapa saya tertarik untuk apa ini? Kerana kita melihat kondisi saat ini. Orang Islam banyak di tepi jalan, minta-minta. Ini yang kita sedikit prihatin lah kan. Jadi macam mana supaya ini kita kondisikan, bagi yang punya rezeki lebih kita berbagi, dan kitalah tempat menyalurkan dia. Dia tak perlu cari orang ni mana yang susah, biar kita cari. Siapa orang miskin. Kita tidak mahu orang Islam ni ada mati kena tak makan. Kerana banyak orang Islam yang punya kemampuan kan itu. Inilah salah satu kita sedang upayakan. Jadi hadirnya DMDI di Kota Dumai, kita ingin dirasakan oleh masyarakat susah untuk berbagi. Kemudian kita juga bisa berupaya untuk bisa menyatukan bagaimana Melayu ini bukan disebut lagi suku tapi bangsa. Saya rasa itu. Jadi dua misi utama ini, iaitu satu hapus kemiskinan untuk orang Melayu Islam. Yang kedua untuk apa menyatukan. Itu dia. Jadi yang tadi macam Datuk kata apa yang food bank tu. Ya. Jadi okey, bagaimana perkembangannya dan mungkin ke nak bagi voucher makan voucher pembelian isi rumah tu macam mana tu? Malaysia atau Indonesia? Dua-dua boleh. Sebab dua-dua berbeza kan. Di Malaysia food bank ni bukan perkara yang baru ya. Memang sudah sekian lama ya. Yang kita pemberian itu macam-macam kaedah dia ya, ikut kesesuaian. Tapi kalau macam kita ni biasanya kita memberi paket barangan dapur. Kalau di Indonesia panggil sembako lah ya. Sembako tu barangan asas lah. Ya, minyak, beras, minyak, gula, tepung tu ya. Ini adalah barangan asas. Sembako 7 ya. Sembako 9. 9 bahan pokok. 9 bahan pokok. 9. Jadi itu dipaketkan ya untuk diberikan kepada mereka dalam satu-satu paket itu kepada mereka yang betul-betul memerlukan lah. Tapi kita agak bernasib baik seperti yang Pak Datuk bilang, di Indonesia tu tak boleh buka orang datang mengambil. Di sini orang yang tak layak, macam dia mampu, dia tak datang ambil. Ya, dia tahu. Itu bukan hak dia. Itu dah sampai ke peringkat begitu. Ya, tidaklah buka terus orang menderu. Tak ada. Ya, jadi kita buka ni untuk mendapat bantuan daripada pihak-pihak luar. Pihak luar ni baik daripada badan-badan NGO ataupun daripada syarikat-syarikat. Ya, syarikat-syarikat yang besar, dia memang mempunyai program CSR dia. Ya, CSR dia untuk tujuan memberikan. Dia ada dana, dia ada barang, tapi dia tak ada organisasi yang nak sampai ke bawah. Betul. Jadi kita bekerja sama. Kalau kita buka je dengan syarikat-syarikat besar tu, banyak je yang nak hantar barang untuk disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Di Malaysia di peringkat begitu. Ya, itu katanya food bank. Bank tu kan bank selalunya duit, tapi ni bank makanan. Itu ceritanya. Kalau kita bagi duit, nanti dia tak capai. Dia hilang di tengah jalan. Nanti dia beli HP. Nanti dia beli HP. Itu bukannya barang keperluan sembako. 9 bahan pokok ini. Ya, jadi lebih baik kita belikan barangan. Syarikat-syarikat ini pun biasanya menghantar barangan. Barangan maka kitalah yang hantar. Ya. Dan berlainan dengan menghadapi musim banjir. Musim banjir ni ada yang betul-betul sehelai sepinggang. Bila sehelai sepinggang ni bukan setakat barangan makanan, pakaian pun diperlukan ya. Ya, diapers untuk anak-anak semua itu diperlukan ya. Jadi itu kita lanjutkan lagi untuk waktu-waktu monsun, ketibaan waktu banjir. Tapi konsepnya adalah sama seperti konsep food bank tadi. Ya, food bank sekurang-kurangnya sebelum dapat bantuan daripada pihak luar adalah balik untuk benda dimasak. Itu konsep di Malaysia.
Ya. Berkenaan dengan MOU ni ada pemilihan sebagai KPMC macam mana daripada di MDI? Kalau kita ini tadi ya, kena ferry kita ini di samping Melaka, Muar, ada juga ke Port Dickson. Kemudian banyak yang datang tu, kalau yang ke Melaka tu berubat, dan dengan adanya kita kerjasama ini, mungkin kita boleh sampaikan ke masyarakat yang nak berubat, kena bukan hanya di Melaka, di Kajang juga ada. Kemudian akan diberikan kemudahan, kan itu. Yang penting tu saya sampaikan tadi, orang-orang ni yang penting ada kemudahan, dan ada kemurahan. Kemurahan tu tadi diskon. Dia mulai makan nak diskon, dia mati pun nak diskon, ya kan? Jadi kalau dapat yang gali kubur tu dia bayar murah kan dapat. Jadi inilah kita apakan, mudah-mudahan lah kita pun dah tinjau fasilitas yang ada di sini. Mungkin ya kita mulailah nanti berapa orang dulu. Kena dari orang yang sakit ni lah nanti dia dari mulut ke mulut. Kirim dulu Pak. Kirim aja jadi dulu. Apa dulu? Biar kita. Asal ada mulai 2-3 orang, ini nanti yang akan apakan. Jadi insyaallah. Bezanya Pak, bezanya di Melaka tu ya kita sudah memang tahu pemain-pemain di Melaka itu kan mahkota, putra, pantai dengan oriental ya. Empat ini itu tak ada kaitan dengan dunia Melayu, dunia Islam. Tak ada ya. Tapi jadi, ini ada. Ini adalah dunia Islam. Kita khusus untuk kerjasama ni untuk ahli-ahli DMDI ataupun yang dihantar oleh DMDI Dumai. Jadi memang kita jaga dia, kita bagi kemudahan seperti yang Bapak kata, apa pokoknya asal bereslah. Boleh. Jadi ini nanti kita akan buka food bank di sana. Itu hari Tun dah ada tinggalkan sikit, Datuk Joyah tu pun dah ada tinggalkan sikit. Kita tambah lagi dari kawan-kawan tambah. Jadi kita ndak mungkin sistem yang kita buat mungkin beza. Dumai mungkin kita buat tak sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita yang hantar ke rumah orang miskin. Ikut RT. Kita data dulu mana-mana di Dumai itu ada 7 kecamatan. Di sini sana cakap kecamatan. Jadi mungkin kita gilir. Kemudian kita bikin ada Jumat Berkah. Jumat Berkah tu mungkin kita nasi pakai kotak, kita bagi tukang beca, kita bagi orang sapu jalan. Ini anak kita ini kan. Jadi supaya DMDI ini dirasakanlah manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang kita ini kan. InsyaAllah. Mungkin Datuk boleh share berapa peratus tu warga Indonesia yang sanggup datang ke Kajang ni untuk dapatkan perubatan? Berapa peratus apa? Warga Indonesia? Sasaran. Sasaran. Saya pun tak boleh banyak. Mungkin saya kalau dapat jangkaan saya dalam 30% daripada total saya dah cukup lah. Dah cukup. Ya. Tapi nampak dia punya trend tu memang betul. Memang meningkat lah. Betul. Permintaan daripada luar untuk macam Datuk sebut tadi. Diorang sanggup nak datang sini beranak kat sini tu. Pasal dekat Indonesia bayaran perkhidmatan kesihatan ni mahal. Mahal. Ya, kalau contohnya kalau daripada Dumai nak pergi ke Jakarta, dia punya tiket kapal terbang pun sudah mahal. Tiket kapal terbang daripada Medan ke Kuala Lumpur lebih murah daripada Medan ke Jakarta. Dia begitu. Kalau lagi dengan ferry lagi murah. Lagipun dia sampai dia swasta tu banyak di Jakarta saja. Ada macam ada di Medan, Pekanbaru juga ada. Tapi yang paling utama itu tadi, orang sakit ni dia masuk hospital, dia nak langsung doktor dah pegang. Bukan tu. Tak tahu sakit apa. Jadi dia nak tahu itu dulu. Saya dulu rapat dengan Pak Tenas arwah almarhum Pak Tenas. Ya, daripada Pekanbaru. Betul. Dia tu memang rawatan kesehatannya cuma di Melaka. Baik dia, baik isterinya. Saya tanya dia, Pak Tenas dengan Pak Ibu, kenapa perlu ke Melaka Pak Ibu? Tak tahulah, itu kapal terbang kalau mau landing dekat Melaka saja, sakit saya separuh sudah hilang gitu.
Betul. Dia bilang begitu? Betul. Confident. Ya. Arwah Pak Tenas, Pak Tengku Nasaruddin. Ya. Dia Datuk Seri tu. Datuk Seri. Jadi dia macam itu, dia punya kan kita keyakinan. Ada begitu. ini keyakinan tu. Keyakinan. Jadi Ya. market yang nak difokuskan meliputi mana? Aceh sampai ke Bukit Tinggi atau macam mana? Nampaknya kita Sumatera lah. Sumatera lah. Sebenarnya kalau Sumatera tu, satu Sumatera tu lebih 50 juta penduduk dia. Ya. Yalah. Ya kan? Kemudian Riau saja 9 juta. Riau 9 juta. Kajang ni 1 juta. Jadi Dumai itu lebih kurang 32,000. 320,000. 320,000. Market ini memang cukup besar. Jadi tak usah jauh-jauh, ambil market itu je yang ada ferry tu kan. Yang ada cukup ferry, kita ambil tak berapa peratus dari pesakit tu. Tapi itu tadi kita perlu buat katakanlah ini supaya masyarakat tu kenal. Oh ya, jangan berubat hanya di Melaka. Tapi berubat ini. Kemudian kalau dia bawa apa dari DMDI ada kemudahan. Ada itu tadi kan itu. Ini yang kita ini kan itu belum lagi. Yang ada sekarang pasaran terbuka. Terbuka. Jadi sekarang ni lanjutan daripada pelantikan ketua pengarah DMDI Dumai. Sedang mencari tempat juga rukonya, tempat kantornya. Di situ salah satu daripada aktivitinya adalah kesehatannya. Kesehatan. Jadi jadikan aktiviti di MDI Dumai. Jadi kita akan bikin satu meja macam kaunter untuk kalau yang nak berubat ke sini, gitu. Kita boleh. Kelebihan yang masuk melalui ferry ni, dari ferry terus ke ambulans. Ambulans kita tunggu. Kenderaan kita tunggu di situ dah. Tunggu situ. Kalau airport tu susah sikit. Ya. Sah. Jadi dia tinggal masuk, dia langsung dibawa ke hospital. Dia terus ke hospital sini. Jadi kita pun merancang pasal ni kan hospital dan hospitality, tourism. Kadang-kadang ada pesakitnya satu orang, pendampingnya mungkin satu keluarga. Kita letakkan dia di hotel. Kemudian yang family-nya nak pergi mana? Kalau nak pergi Genting Factory Outlet, kalau nak pergi ke Sunway, kalau nak pergi ke Melaka, kita susun dia. Itu memudahkan. Kalau di pasaran terbuka nanti kena tipu lah, kena apalah. Ini kan kita kan keluarga dunia Melayu, dunia Islam. Jadi sudah pasti kita jaga dia punya dari segi macam itu. Tahulah tetamu kadang-kadang pelancong ada je orang ambil kesempatan. Macam nanti ni macam apa? Kalau terkala orang melahirkan di sini, jadi saya usulkan nanti apa yang perlu surat dia apakan kita yang uruskan sampai dengan paspor dia untuk berangkat ke balik ke Dumai kan itu kita inikan. Dan Melaka tu banyak yang melahirkan di Melaka, banyak. Jadi ini pangsa ini yang kita harus rebut kita harus rebut. Jadi saya nampak di sini hubungan ni akan membuahkan dua hasil yang utama. Satu tourism medical dan satu lagi tourism warisan. Kan betul tak? Boleh. Jadi adakah ini juga ada nak kerjasama kalau warisan kan aspeknya banyak. Pendidikan dia, dia punya perubatan dia, mungkin dari aspek makanannya. Jadi saya nampak kuliner. Betul tak? Betul. Keluhannya baby tu keluhannya di tangan. Saya baru pulang daripada Taipei Pak berjumpa dengan rakan-rakan industri Kita buat keputusan kita mohon sama pemerintah Malaysia untuk mengambil tenaga kerja terlatih daripada Indonesia dalam bidang kejururawatan. Siapa yang keluar daripada situ, kita internshipkan di sini. Internshipkan di sini 3 bulan, 6 bulan begitu. Kemudian kita luluskan untuk bekerja di sini. Itu sedang diusahakan sekarang. Boleh. Bagus tu. Jadi itu satu lagi kalau daripada Indonesia selalunya TKI ini sekarang profesional. Profesional. Dan kita di dalam medical center ni cukup kurang dari segi keperluan nurse tu masih lagi banyak kekosongan, lowongan kerja. Masih banyak. Jadi di
Singapura dan Malaysia ni doktor dari Indonesia pun banyak. Syah, betul. Tapi Banyak. tadi yang kita punya tak ada yang belum dari Ada. belum. Banyak. Mahkota, Betul. kemudian Elizabeth Singapura tu. Cuma kalau kita tanya kenapa tak mau apa itu tadi. Jadi cara atau sistem di hospital di sini beza. Ya. Sini doktor. Sekarang dia berubah kerja di sini, dia tak boleh buka klinik kan. Sana tidak. Dia pagi masuk, dia siang dah tak tentu arah. Dia nak buka kedai dia. Ya kan? Itu dia. Jadi kalau kita berubah, dia anjurkan kita bukan dirawat tapi datang nanti ke tempat dia Ke praktek. tempat dia pula. Itu dia. Okey. Itu salah satu ni. Okey. Jadi itulah ya. Ya. Kita Ya. terima kasih banyak. Terima kasih semua ya.